Okey, baik. So kita mulakan untuk Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Kalau untuk pengetahuan kamu ya, sebenarnya daripada tingkatan 2 ni sampailah ke tingkatan 5 nanti ya, kamu akan lihat bahawa kebanyakan sejarah Malaysia ni akan merujuk kepada Kesultanan Melayu Melaka. Sikit-sikit kamu akan bacakan, oh, perlembagaan negara okey berasaskan kepada Kesultanan Melayu Melaka. Kedaulatan negara bab 1 tingkatan 5 okey dia kata berasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Sejarah tingkatan 4 warisan negara bangsa, oh dia berasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kemudian tingkatan 3 kamu akan belajar okey tentang undang-undang. Undang-undang itu berasaskan Kesultanan Melayu Melaka. So, kamu akan nak menyaksikan bahawa kebanyakan sejarah negara kita sekarang ini akan merujuk balik kepada Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa kerana so ada yang bertanya, cikgu Melaka ke yang paling maju dulu? Ya. Suatu ketika dahulu Melaka sangat-sangat maju. Sangat maju. Okey. Dan kamu mungkin tak terbayang sebenarnya. Okey, kamu nak tengok tak macam mana kemajuan Melaka suatu ketika dahulu? Kamu nak tengok tak Melaka suatu ketika dahulu macam mana sebenarnya? Macam mana keadaan dia sebenarnya? Kau nak tengok? Kalau kau nak tengok, cikgu akan bagi tengok. Macam mana keadaan sebenar Melaka suatu ketika dahulu. Jadi, kalau kita nak tengok macam mana suasana Melaka dulu, cikgu akan bagi kamu satu video berkaitan dengan Melaka dulu macam mana. Kita tak dapat bayangkan kemajuan Melaka tu macam mana. Okey, cikgu akan bagi tunjuk macam mana kemajuan Melaka dulu. Jom kita tengok macam mana Melaka tu hebat sangat ke? Jom. Okey, ini Istana Melaka. Okey, nampak tak? Ini Istana Melaka. Ini Kota Melaka. Sekarang ada lagi Melaka, sekarang ada lagi. Melaka ada lagi sekarang. Istana tak ada lah. Tapi istana yang sekarang ni dia bina balik. Dibina balik. Ada. Ini Pelabuhan Melaka. Ya, betul. Betul, Arisha. Itu dekat tepi sungai tu. Kat sungai tu ada pintu gerbang. Nampak tak? Ada jambatan dengan pintu gerbang dia sekali. Ha. Tu atas bukit tu, itu Istana Melaka.
Ada. Famosa. Famosa je yang ada. Yang lain semua dah hancur. Ya, betul Pravin. Istana Melaka. Atas bukit Istana Melaka ni. Ini dalam perkarangan Istana Melaka. Very detail kalau kamu tengok very detail. Dia punya ukiran dia. Tak sesat ke dia? Bang. Tak ada. Memang cantik, indah tempat ni. Ah, ya, teringin Kesha. Besar macam ni kan. Sesat. Okey, kalau korang tengok betul-betul, okey kat sini kalau korang tengok betul-betul, dekat atas tu memang istana tau, Istana Melaka tu. Bawah ni kalau korang perasan macam ada bumbung tu lagi tu kan. Yang bawah tu sebenarnya adalah masjid. Yang bawah tu masjid Masjid Sultan. Yang dekat atas tu istana, bawah tu masjid. Jadi Sultan akan selalu bila time solat dia akan turun pergi ke masjid. Ah, Masjid Agung. Okey. Tak boleh. Aisyah tak dapat. Ada iklan lah pula. Ya betul. Ya betul. Ni dalam istana Balairong Seri Istana. Hmm. Ini dia. Ni tempat istana dalam tempat Balairong dan juga tempat Sultan duduk. Hmm.
Boleh, boleh. Memang besar. Ni tempat apa, Sultan duduk bersemayam. Sultan duduk atau Sultan bersemayam. Yang kalau kamu tengok dekat bawah tu, ada dia punya tempat duduk kan. Tu tempat duduk para pembesar. Okey, tu semua tempat duduk para pembesar. Para pembesar Melaka, bendahara, temenggung pun semua duduk di bawah tu, menghadap Sultan. Ah, banyak lah Aisyah. Ini bawah dia, bawah Balai Rung Seri. Di bawah ni dia ada tempat untuk buat persembahan. Okey, tetamu-tetamu menunggu semua duduk di bawah sebelum naik ke atas. Iya. Nampak tak? Okey, so sebab itu kalau kita lihat kenapa Kesultanan Melayu Melaka sering menjadi rujukan kepada kerajaan Malaysia ataupun mana-mana kerajaan. Dia kata, kita paling hebat Kesultanan Melayu Melaka, paling hebat Kesultanan Melayu Melaka. Kerana apa? Kamu tengok sendirilah gambaran 3D tadi, iaitu tentang bagaimana suasana di Melaka dengan pelabuhannya, dengan istananya, dengan dengan pelbagai lagi yang kamu lihat, tentang suasana di Bandar Melaka, menunjukkan apa? Sangat-sangat unggul dan juga sangat-sangat hebat Kesultanan Melayu Melaka pada suatu ketika dahulu. Jadi sebab tu ramai negara berebut Melaka dulu. Itu antara puncanya. Dan kalau kamu tengok kat bawah tu kan, kan banyak rumah-rumah kan. Rumah-rumah orang pun semua kan. Rumah-rumah orang tu kalau kamu nak tahu, ya betul, betul Santosh. Okey, kalau kamu tengok rumah-rumah orang tu kat bawah-bawah tu, kamu tahu tak, orang-orang Melaka yang tinggal di kawasan Bandar Melaka tu, dia orang sebenarnya memang kaya-kaya. Kaya-kaya. Kan macam cikgu cakap, dia punya kaya-kaya tu sampai apa? Sampai setiap satu rumah itu, pastinya akan ada 1,000 gram emas. 1,000 gram emas bagi setiap satu rumah. Dan anak-anak kecil main batu seremban. Batu seremban, kamu tahu kan batu seremban tu. Batu seremban pakai emas. Ketulan-ketulan emas tu buat batu seremban. Itu tahap kekayaan orang-orang Melaka. Dan ini menurut catatan Alfonso de Albuquerque, iaitu seorang kapten Panglima Perang Portugis sebelum dia menyerang Melaka. Dia buat satu catatan tau. Alfonso de Albuquerque tu, dia buat satu catatan. Dia kata apa? Setiap rumah di Melaka tu dianggarkan pastinya akan ada 1,000 gram. Bersamaan 1 kilo lah. 1 kilogram emas. Dan budak-budak kecil bermain batu seremban pakai ketulan batu emas. Jadi itulah kita kata sebagai hebatnya Kesultanan Melayu Melaka. Dan sebab itu kita lihat sehingga kan Kesultanan Melayu Melaka ni ada satu bab khas dalam sejarah tingkatan 2, satu bab khas tentang Kesultanan Melayu Melaka. Sebab itu kita kena belajar. Baik. So, cikgu dah tunjukkan gambaran Melaka dan mungkin kamu tertanya-tanya kenapa Melaka hebat sangat, kenapa apa semua. So, cikgu dah bagi tahu tentang kehebatan Melaka. So, kita nak tengok berkaitan dengan seterusnya, iaitu berkaitan dengan Melaka.
Okey, baik. My reply kenapa? Jeff Bezos dan Elon Musk menjadi apa? Menjadi Kesultanan Melayu Melaka. Oh, okey. Ada kemungkinan besar macam tu jugalah, Santosh. Ada kemungkinannya. Okey. Baik. So, kita akan lihat berkaitan dengan bab yang kelima, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan mulakan. Okey. Okey. Kalau Melaka tak pernah kena serang, dia dah jadi negara paling maju ke pada masa kini? Mungkin. Ada kemungkinan besarnya, Airisha. Okey, ada kemungkinan besarnya. Okey. Baik. Kita lihat Kesultanan Melayu Melaka, dan ini gambaran dia di mana kita lihat okey, ianya adalah Kesultanan Melayu Melaka ni hari ialah 24 bulan 5. Ya. Ada exam next month, sekolah saya confirm hari ialah 24 bulan 5. Ya. Kita akan buat latihan berkaitan dengan persediaan ke arah peperiksaan itu nanti, ya, Santosh. Jangan risau. Kita akan buat persediaan itu. Okey. Baik. Kesultanan Melayu Melaka merupakan kesinambungan kepada kerajaan masyhur di alam Melayu. Maksudnya di sini, Kesultanan Melayu Melaka ni adalah sambungan. Selepas kerajaan-kerajaan tu tamat, iaitu tujuh kerajaan tu tamat, iaitu kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kemudian kerajaan seperti Kedah Tua apa semua tamat, maka muncullah Kesultanan Melayu Melaka. Dan Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para Meswara, dan kita dah tahu tentang perkara ini, dan menjadi sebuah kerajaan yang unggul dan gemilang. Okey, jadi kalau kita lihat, sistem pemerintahan dan perundangan telah melonjakkan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Namun begitu, Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka berakhir dengan kedatangan Portugis. Okey, so kita akan lihat tentang Melaka. Dan ini gambaran dalam ni. Okey, ini adalah gambaran daripada Istana Sultan Mansur Shah. Kalau kita lihat, ini gambaran Istana Sultan Mansur Shah. Kalau sempat nanti kita akan berjalan. Kita pergi tengok Istana Melaka yang ada sekarang, nak? Okey, nanti kita akan berjalan pergi tengok Istana Melaka sekarang. Okey. Baik. Kita lihat pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para Meswara sekitar tahun 1400. Baik. Cikgu nak tanya kamu lah, kalau tahun 1400, ini abad keberapa? Siapa tahu? Ini abad keberapa? Abad ke-14? Salah. Salah. Ini abad keberapa? Ke-7? Salah. Okey. Ya, ini abad ke-9. Salah. Salah. Ini abad ke-15. Abad ke-15 sebenarnya. Korang tak tahu lagi tentang abad ni. Korang ni, kan cikgu dah ajar hari tu. Tak ingat lah tu. Okey, macam ni sebenarnya. Macam ni. Korang tunjuk Tengok Okey. Kalau katakan tahun 1 Masihi, Masihi sehingga ke tahun 99 Masihi, ini adalah abad keberapa? Ini abad abad pertama. Abad pertama. Ya, abad pertama Masihi. Ya, pada abad ke-7. Betul. Abad pertama. Kemudian kalau kita lihat daripada tahun 100 Masihi hingga ke tahun 199 Masihi, itu adalah bersamaan abad kedua. Kan? Kemudian 200 Masihi hingga ke 299 Masihi, itu adalah abad ketiga. Nampak tak? 300 Masihi hingga 399 Masihi, ini abad keempat. Ini 400 Masihi hingga 499.
Masihi. Ini abad ke-5 Masihi. Kemudian 500 Masihi hingga 599 Masihi, iaitu abad ke-6. Nampak tak? Dia sampai berapa? Sampai berapa abad? Nak tengok sampai berapa abad? Nak cikgu teruskan sampai habis tak? Teruskan Okey, cikgu teruskan Okey. So tengok betul-betul. Okey, baik. 600 Masihi hingga 699 Masihi itu adalah abad ke-7. Okey, kemudian 700 Masihi hingga 799 Masihi itu adalah abad ke-8. Okey, dan 800 Masihi hingga 899 Masihi itu adalah abad ke-9. Dan juga 900 Masihi hingga 999 Masihi itu adalah abad ke-10 Masihi. Bukan Santosh. Bukan. Okey, kita tengok itu abad ke-10. Tak payah. Okey, tengok Okey, daripada abad 10. Okey. So kita habis kat situ. Kena salin ke ni? Tak perlu. Tapi kalau kamu nak salin boleh juga. Kalau kamu nak faham lah. Okey, kalau kamu nak faham Baik, tadi 999 tahun 999 Masihi. Baik, tahun 1000 Masihi hingga tahun 1099 Masihi. Itu adalah abad ke-11. Abad ke-11 Masihi. Kemudian 1100 Masihi hingga 1199 Masihi. Ini adalah abad ke-12. Okey, 1200 Masihi hingga 1299 Masihi. Ini adalah abad ke-13. 1300 Masihi hingga 1399 Masihi. Ini adalah abad ke-14. Dan 1400 Masihi hingga 1499 Masihi. Ini adalah abad ke-15. Okey, nampak tak? Maknanya di sini kita belajar hari tu bahawa yang Funan semua kan, Funan abad pertama Masihi kan. Funan abad pertama. So Funan tu kat mana? Funan kat sini. Funan abad pertama. Betul? Okey, Funan abad pertama Masihi. Maksudnya pada tahun-tahun pertama Masihi hingga 99. Kemudian kita belajar yang last kali Majapahit. Majapahit abad ke-13, betul? Majapahit abad ke-14. So, pada abad ke-14 sebab abad ke-14 ke-13. Ke-14. Okey, Majapahit abad ke-14. Maknanya di sinilah wujudnya zaman di mana ada Majapahit. Okey, abad ke-7 iaitu ada kerajaan Sriwijaya. Okey, Sriwijaya ke? Bukan Sriwijaya, Kedah Tua. Kedah Tua. So pada abad ke-7 Masihi. Nampak tak? Abad ke-9 kita ada Sriwijaya. Okey, Sriwijaya. Okey. Dan abad ke-3 ada Ganggan Negara. Ada Ganggan Negara. Okey. Abad kedua Champa. Abad kedua Champa. Champa. Nampak tak? So, itu yang dimaksudkan dengan abad. So, kalau kita lihat, ini abad rupanya. Dan Melaka bila? Melaka wujud di sini, iaitu abad ke-15. Melaka. Pada tahun 1400. Nampak tak? 1400. Okey, adanya kerajaan Melaka. Okey, kalau kita sekarang ni buku tak never follow the kerajaan with the abad, all like campur-campur. Okey.
No, because of mereka susun mengikut kerajaan. Mereka tak susun ikut abad. Mereka tak susun ikut abad. Okey, baik. Sekarang ni kita ni tahun 2022, kita abad ke berapa? Siapa tahu? Kita tahun 2022 ni kita abad ke berapa? Abad ke 21. 21. Ya, Aisyah. Okey. So, macam cikgu sambung. Okey, cikgu sambung sikit lagi Baik. Tahun 1500 Masihi hingga tahun 1599 Masihi, itu kita adalah abad ke-16. Okey. Abad ke-16. Kemudian 1600 Masihi hingga 1699 Masihi. Okey. Masihi itu adalah abad ke-17. Kemudian 1700 Masihi hingga 1799 Masihi, itu adalah abad ke-18. Okey. Ya, betul. 1800 Masihi hingga 1899 Masihi, kita adalah pada abad yang ke-19. Dan 1900 Masihi hingga 1999 Masihi, okey, itu adalah abad ke-20. Nampak tak? Dan 2000 Masihi hingga 2099 Masihi, itu adalah abad ke-21. Nampak tak? Maksudnya di sini apa tahu? Perasan tak bahawa di sinilah abad ke-20, okey, ibu bapa kamu lahir. Okey, ibu bapa lahir. Mak ayah kamu. Betul tak? Ibu bapa kamu lahir, betul? Pada abad yang ke-20. Dan abad ke-21 kamu yang lahir. Okey. Kamu lahir pada abad ke-20, abad ke-21. Betul tak? Kan? Iya. Nampak tak? Jadi ini baru kita perasan. Iyalah. Okey. Jadi kereta terbang tu abad ke-22 ke? Kemungkinannya. Generasi ada kereta terbang tu mungkin abad ke-22. Jadi inilah yang gambarannya, di mana mak ayah aku lahir tahun 1980, 1970, 1976, 1978, itu tarikh lahir, itu tahun-tahun bapa aku lahir. Bapa aku lahir pada abad ke-20 rupanya. Aku lahir tahun 2004, 2008. Aku lahir pada abad ke-21. Nampak tak? Bermakna kalau ayah kamu lahir tahun 2000, bermakna ayah kamu jadi adik-beradik kamu, Aisyah. Ayah kamu jadi adik-beradik kamu. Okey. Okey, korang lahir abad ke-21 lah. Kan? Ya. Jadi inilah dia. Okey, sekarang faham Sekarang faham. Maksudnya di sini, okey, kalau kamu nak tengok tahun dia, iaitu bila kita tahu pada 100 je Masihi ni, okey, bermakna selagi satu ni bermakna dia dah masuk abad ke seterusnya. Abad kedua, dia nak masuk abad kedua. Macam kita sekarang ini berada pada tahun 2000 hingga 2099 kan. Bermakna kita nak masuk abad ke berapa ni? Kita nak masuk abad ke 21. Kita masih tahun 20 kat depan, bermakna kita nak masuk abad ke 21. Kalau kita tahun 2021 ke kan, maknanya kita dah masuk abad ke 22. Okay. So itulah dia. Bermakna 85 tahun. Yes. Itu kiraan abad. Jelas Jelas kiraan abad ni Okey, terbaik.
Cikgu pergi very detail supaya apa tahu? Supaya kamu jelas. Supaya kamu rasa macam, oh, ada input tambahan. Baru aku tahu tentang abad. Baru aku tahu tentang perbezaan abad-abad itu. Jadi, Kesultanan Melayu Melaka macam cikgu cakap ini diasaskan oleh para mesuara sekitar tahun 1400. Maknanya pada abad ke-15. Abad ke-15. Okey, dan kita tahu bahawa anda pun telah mempelajari dan mengetahui perincian tentang pembukaan kota Melaka semasa berada di tahun 4. Ambil engkau. Dia dah bagi tahu dah. Korang dah belajar tentang bagaimana kota Melaka dibuka. Yang kisah para mesuara tu, ada anjing tu ditendang, anjing buruannya ditendang oleh kancil kan, ataupun ditendang oleh pelanduk tu kan. Itu kamu belajar semasa darjah 4 dulu. Masalahnya darjah 4 dulu masa tu kamu 10 tahun. Sekarang ni kamu form 2, bermakna 14 tahun. Dah 4 tahun kamu tinggalkan. Okay, the problem is 4 tahun tu, jangan kata tanya 4 tahun. Cerita pasal baju apa pakai semalam pun kamu dah lupa. Semalam berbuka makan apa pun kamu dah lupa. Ini kan pula nak tanya 4 tahun lepas. Confirm lah lupa. Betul tak? Betul ke tak betul? Ya, betul kan? Kan, lagi nak cerita 4 tahun lepas kan. Baju semalam pakai warna apa pun lupa. Aisyah, bukan kamu seorang. Semua pelajar memang macam tu. Tanya Aina Damia. Betul Aina Damia? Suvita betul? Pravin? Fadin betul tak? Semalam minum air apa pun, buka puasa minum air apa pun dah lupa. Ini kan pula nak tanya Kesultanan Melaka masa darjah 4 dulu. 4 tahun lepas. Memang lupa lah. Kan? Jadi sebab itu cikgu tunjukkan video tadi ya. Baik. So, kita lihat Kesultanan Melayu Melaka merupakan kelangsungan, maknanya sambungan kepada kerajaan masyhur di alam Melayu. Satu watak utama dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah Parameswara. Ini ingat, Parameswara. Berdasarkan nama ni, Parameswara, dan kita tahu Parameswara adalah daripada Palembang. Bila Parameswara daripada Palembang, maknanya Parameswara daripada kerajaan apa? Ya, betul Airisha. Siapa tahu? Kalau Parameswara ni datang daripada Palembang, maknanya dia datang daripada kerajaan apa? Dia daripada kerajaan apa? Siapa tahu? Parameswara datang daripada Palembang, maknanya dia datang daripada kerajaan apa? Ya. Lupalah tu. Salah. Salah. Lupalah tu. Palembang, iaitu kerajaan apa? Palembang kan kerajaan Srivijaya. Palembang kan ibu kota Srivijaya. Ya, Srivijaya ya. Jadi bermakna Parameswara ni dulu adalah anak raja daripada kerajaan Srivijaya. Anak raja kerajaan Srivijaya. So, Srivijaya terkenal dengan agama apa? Terkenal dengan agama, ya, sebagai pusat perkembangan agama Buddha. Betul tak? Pusat perkembangan agama Buddha. Sebab itu nama dia Parameswara. Bukan nama dia bukan nama dia Hishamuddin ke, Nakib ke, ataupun Aiman ke. Tak. Nama dia Parameswara. Kenapa Parameswara? Dia datang daripada kerajaan Srivijaya. Bermakna dia adalah penganut Buddha. Agama Buddha pada waktu itu. Ya. Jadi, so Parameswara ini telah berjaya memilih lokasi yang sesuai untuk mengasaskan kerajaan. Dan pemilihan lokasi ini menjadikan Melaka
sebagai sebuah kerajaan yang unggul di alam Melayu. Okey, baik. Parameswara memang nama dia. Okey, memang nama dia. Tetapi apabila dia dah melarikan diri pergi ke Melaka dan membuka kerajaan Melaka, okey, di situlah apabila beliau menerima kedatangan agama Islam, barulah ditukar namanya kepada Sultan Iskandar Shah. Okey. So nama Parameswara ni sebelum dia memeluk Islam. Okey. Baik. So kita lihat di sini. Kini macam pangkat sultan ke? Ya, betul. Parameswara ni kira macam pangkat sultan lah. Dia pangkat sultan, betul. Okey. Baik. So pemilihan lokasi yang strategik oleh Parameswara. Parameswara ni memang pandai memilih lokasi yang strategik. Iaitu Parameswara memilih lokasi yang strategik untuk membentuk kerajaan, iaitu di muara Sungai Bertam yang juga dikenali sebagai Sungai Melaka. Dan pada asalnya, muara sungai ini merupakan sebuah perkampungan nelayan dan tempat berjual beli serta pertukaran barang dagangan. Okey. Jadi inilah dia. Okey, kalau kita tengok gambar ni, inilah dia gambaran muara Sungai Melaka. Maknanya ini Sungai Melaka. Sungai Melaka ni keluar kat sini kan. Okey, so di sinilah pelabuhan-pelabuhan itu, kapal-kapal itu berlabuh di tepi kiri dan kanan. So kapal-kapal pun datang berlabuh. Jadi pelabuhan yang sibuk. Okey. Jadi kenapa Parameswara memilih lokasi ini, cikgu? Kerana pertama sekali, iaitu sebagai laluan perdagangan, iaitu kedudukan Melaka di laluan perdagangan utama antara timur dan barat, membolehkannya mengawal laluan kapal dagang. Mungkin kamu akan kata, cikgu saya tak faham, cikgu. Sebenarnya begini. Kamu tahu kan bahawa di sebelah sini, sebelah kawasan barat di sini, ada negara-negara seperti apa? Ini peta ni peta Melaka ni. Sebelah sini ada apa? Negara-negara seperti apa? Siapa tahu? Di sebelah kiri tu ada negara-negara seperti apa? Datang daripada sini. Ada negara seperti, ada negara India, kemudian ada negara Arab, kemudian ada negara daripada Eropah, betul? Itu sebelah kiri. Sebelah kanan ni ada negara apa? Sebelah kanan atas tu ada negara seperti China, kemudian ada Jepun, betul? Jadi, jadi mereka ni selalu berdagang. Bila mereka berdagang, mereka akan kapal daripada China, Jepun akan mesti lalu Melaka ni dan mesti akan lalu Selat Melaka ni. Lalu Selat Melaka ni untuk pergi ke India, Arab, Eropah. Macam tu. Begitu juga kalau orang-orang daripada India, pedagang daripada India, pedagang daripada Arab, daripada Eropah, dia akan gunakan laluan ini untuk pergi ke negara China dan juga Jepun. Nampak tak? Bermakna di sini, kawasan ini sangat penting. Kawasan ini sangat penting. Kerana apa? Kawasan itu akan menjadi laluan utama perdagangan antara timur dan barat. So timur di sebelah China dan Jepun, dan sebelah barat tu ialah India, Arab dan Eropah. Itu barat. Maknanya sini barat, sini adalah timur. Bermakna mereka kedua-duanya akan melalui Selat Melaka. Jadi kawasan ini menjadi laluan perdagangan. Jadi itulah dikatakan sebagai strategi. Boleh faham? Boleh faham tak ni? Boleh ke tak boleh? Korang ni kan senyap jadi tidur Mentang-mentang lah hari ni hari Sabtu, boleh Amalia boleh? Kan? Faham
So, kedudukan strategik ni amat penting dalam pengasasan sesebuah kerajaan. Okey, baik. Yang pertama, laluan perdagangan. Seterusnya, yang kedua, iaitu bentuk muka bumi. Okey. Bentuk muka bumi ni, okey, Melaka mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau, yang sesuai untuk dijadikan benteng pertahanan dan menjadi panduan bagi kapal dagang. Maknanya, kalau ikut gambaran, bila kapal-kapal dagang ni, contoh kapal dagang kapal dagang ni dia berlabuh, dia nampak bentuk muka bumi tu kat atas. Oh, ini ada gunung ni. Oh, ada bukit. Oh, kalau ada bukit ni maknanya kita dah sampai Melaka. Maknanya apa? Bukit bukau ini telah menjadi panduan kapal-kapal untuk berdagang, untuk berhenti di Melaka. Oh, itulah dia. Okey, gunung yang ada di Melaka tu. Oh, bermakna kita dah sampai Melaka. Melaka kat mana? Kat bawah tu. Dia dah sampai. So, bentuk muka bumi ini sesuai untuk dijadikan benteng pertahanan dan menjadi bantuan kapal dagang. Maknanya, kalau ada kapal-kapal yang datang dengan niat yang jahat untuk menyerang Melaka, so daripada bukit ni pun dah nampak dah. Uish, ada kapal perang ni. Ada kapal perang. So, ini sebagai benteng pertahanan. Jadi, sebab itu para mesuara telah memilih lokasi yang strategik. Apa maksud strategik, cikgu? Pertama, tempat itu adalah laluan perdagangan. Yang kedua, iaitu bentuk muka buminya telah sesuai untuk menjadi benteng pertahanan dan juga panduan kapal dagang. Yang ketiga, iaitu ini dia benteng pertahanan. Benteng pertahanan ni, kalau kita lihat, pokok bakau dan pokok api-api yang terdapat di pesisir pantai pula menjadikannya sebagai benteng pertahanan dan pelindung semula jadi yang sukar ditembusi oleh musuh. Maknanya pokok bakau ni pokok bakau. Pokok bakau ini telah menjadi benteng pertahanan semula jadi yang sukar ditembusi oleh musuh. Kenapa, cikgu? Saya tak faham. Okey. Faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham? Tentang benteng pertahanan, tentang bentuk muka bumi. Okey. Baik, mungkin kamu kata, cikgu, saya faham, cikgu. Okey. Why not? Okey, untuk lebih memahamkan kamu, cikgu bawa kamu pergi Melaka nak? Cikgu bawa kamu pergi Melaka nak? Siapa nak ikut? Siapa nak ikut pergi Melaka? Sila raise hand nak tengok siapa nak ikut pergi Melaka ni. Jom kita tengok pergi Melaka. Okey. Okey, ramai nak pergi. Ramai nak pergi Okey. Naik becak. Okey, boleh Okey. So, ramai yang nak pergi Melaka. Okey. So, kalau ramai nak pergi Melaka, cikgu akan bawa kamu pergi Melaka dan kita tengok sendiri kat mana yang dikatakan muara sungai tu, cikgu. Kat mana yang dikatakan muara sungai, dekat mana yang dikatakan sebagai kita kata sebagai Istana Melaka. Kemudian kat mana yang dikatakan adanya benteng pertahanan Bukit Bukau. Yang mana ni, cikgu? Okey. So, cikgu bawa kamu sendiri pergi Melaka. Kita tengok betul-betul kat mana sebenarnya. Okey, baik. So, dah sedia So, kita akan tengok sekarang naik beca. Okey, baik, naik beca. Okey, so kita tengok sekarang di mana kita nak tengok tentang berkaitan dengan ini dia. Jom kita tengok. Okey, baik. So, sekarang kita nampak Okey. So, sekarang kita berada di atas. Okey, daripada atas ini kita akan turun ke bawah kita akan pergi ke Melaka. Sebenarnya Melaka tak jauh pun. Daripada KL ni. Tak jauh Melaka, tak jauh pun daripada KL, daripada Selangor. Dan kalau naik kereta lebih kurang 2 jam lah. Ataupun sejam lebih. Dan kalau kita pergi ke Melaka,
Ini Melaka ni tak berubah tau. Daripada zaman dulu, zaman Kesultanan Melayu Melaka sampai sekarang, kedudukan bentuk muka bumi dia masih begini. Masih sama. Iaitu kalau nak dikatakan sebagai, di manakah yang dikatakan muara Sungai Melaka tu cikgu? Muara Sungai Melaka tu kan. Inilah dia. Okey, kalau korang tengok betul-betul. Okey. Nampak tak ni? Okey. Nampak tak ada laluan sungai dekat sini? Okey. Nampak tak ada sungai? Ini Sungai Melaka, nampak tak? Melaka River. Okey. Dia sebelah daripada muzium yang ada kapal tu, dan juga tak jauh daripada Formosa. Dan inilah dia kawasan yang dulunya adalah kawasan Pelabuhan Melaka. Kat mana cikgu? Dekat sini. Ini kan sungai kan? Ini sungai. So ini dulu, kawasan ini, kawasan ini dulu adalah dikatakan sebagai kawasan, kita kata sebagai kawasan, ini adalah kawasan Pelabuhan Melaka. Kawasan Pelabuhan Melaka. Begitu juga yang di sebelahnya. Sebelah pun sama. Yang sebelah dulu, kawasannya sebenar-benarnya ini adalah kawasan, ini kawasan, kita kata sebagai kawasan Melaka ni. Ni kawasan Melaka. Pelabuhan Melaka. Pelabuhan Melaka dulu ya. Dan sebenarnya Pelabuhan Melaka tu pun taklah sebesar tu sebenarnya. Dia lagi kecil lagi sikit. Dia dekat sini sebenarnya. Kalau ikutkan dia sebenarnya kat mana dia kat sini je. Melaka dulu sebenarnya kat sini tau. Sampai sini. Sampai sini. Ini Melaka. Okey. Ini sebenarnya sampai sini je. Dan kawasan bawah ni sebenarnya adalah kawasan laut. Bawah ni sebenarnya adalah kawasan laut. Sekarang ni kerajaan Melaka yang telah tambak kawasan itu sampailah ke yang sampai upside down house tu kan. Itu kawasan yang ditambak, diletakkan tanah-tanah sampailah ke keluar ni. Sampai keluar ni. Ni. Okey. Dia tambak untuk besarkan kawasan Bandar Melaka tu. Jadi zaman dulu Kesultanan Melaka dulu, kawasan ni tak ada, kawasan ni laut. Ni masih lagi laut. Yang ada mahkota medical, taman rekreasi, upside down house, pejabat laut marina, ni semua adalah kawasan laut dulu. Okey, so yang betul-betulnya adalah kawasan sekitar ini dan juga sampai ke sini saja. Dan kalau kamu tengok, inilah dia yang dikatakan muara Sungai Melaka. So di mana kapal-kapal akan berhenti di kawasan ini. Dan kalau kita lihat, bila berhenti di kawasan sini, bermakna sangat sesuai, betul tak? Untuk kapal dagang. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa pedagang-pedagang daripada India, nampak tak sebelah kiri tu ada negara India, Mumbai, Chennai, Tamil Nadu tu, mereka akan menaiki kapal daripada sini dan mereka akan bergerak pergi ke laluan Selat Melaka untuk mereka pergi ke China di atas. Pergi China. Yang pedagang China pun sama. Diorang akan naik kapal, dia akan turun ke bawah ni dan diorang akan lalu kawasan ini untuk pergi ke India. Jadi, kawasan Melaka menjadi kawasan strategik laluan perdagangan. Jadi, suatu ketika dahulu Melaka sangat popular kerana apa? Kerana pedagang-pedagang India, dia dah tak nak pergi ke China jauh sangat. Jadi dia kata apa? Dia kata kita akan berniaga sampai ke Melaka lah. Kita berhenti kat Melaka je lah. Berhenti kat Melaka. Turunkan barang-barang kat Melaka. Kemudian itu pedagang India turunkan barang-barang kat Melaka. Kemudian pedagang Cina pula, dia kata dia tak nak pergi India jauh sangat. So dia kata apa? Dia pergi ke Melaka juga, turunkan barang-barang di Melaka. Jadi maknanya apa? Melaka menjadi pusat pertemuan pedagang-pedagang antara pedagang India, pedagang Cina. So mereka boleh berjual beli. Maknanya apa? Maknanya Melaka jadi R&R.
Macam dekat Lebuh Raya, kalau kamu tengok Lebuh Raya kan, Lebuh Raya Plus kan, kan ada RNR kan, tempat rehat dan rawat kan. Kan kat tempat rehat dan rawat tu kan, okey, orang boleh berjumpa dan juga makan-makan, beli barang pun semua kan. Macam itulah kat Melaka. Melaka jadi tempat RNR. Melaka jadi RNR ya. Okey. So itulah yang dikatakan sebagai kelebihan Melaka sebagai laluan perdagangan utama. Okey, itu satu. Yang kedua, okey, kalau kita nak tengok Melaka ni sebenarnya adalah kawasan dia yang berbukit bukau. Macam mana cikgu tahu dia berbukit bukau, cikgu? Okey, jom kita tengok. Okey. Baik. Okey, so kalau kita lihat betul-betul ini gambaran. Ya, begitu Suvita Devi. Kalau kita lihat ada banyak kawasan bukit seperti ada Bukit Tempurung, dan juga ada kawasan sedikit berbukit di kawasan di kawasan Bukit Cina ni. Di mana kalau katakan ada orang daripada laut, dia kata, oh nampak bukit ini, kita dah sampai Melaka. Maknanya bukit bukau itu menjadi petunjuk. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, kat mana bukit bukau ni, cikgu? Tak nampak, cikgu. Mungkin yalah kita tak nampak pasal kita kat atas. Kan? Kita kat atas. Jadi mungkin kita tak nampak sangat. Tapi kalau kita zoom in, mungkin kita boleh nampak kot. Kita boleh nampak kot. Contohnya macam kalau kita nampak, yang ini sebenarnya kawasan bukit sikit ini Bukit Cina. Memang Bukit Cina. Kita try tengok kot mana tahu boleh kita jauh benar ni. Terbang pula kita. Baik. So kalau kita lihat Melaka tu, yang dikatakan bukit bukau, ada satu bukit kat sini iaitu dipanggil Bukit Cina. Yang mana bukit ini kita kata telah pun menjadi sekarang ni dipanggil bukit apa ni? Lupa lah. Tapi memang dia jadi kawasan untuk kat sini ada satu bukit. Iaitu St. Paul's Church. Nak kita turun. Kita turun jap kita turun jap. Jom kita tengok. Jom kita tengok. Iaitu kawasan di sini. Ini di kawasan ni, kepala siapa pula ni? Baik. Ada kepala orang. Ini di atas bukit St. Paul's Church. Dan ini adalah gambaran sebuah gereja tinggalan Belanda dan juga tinggalan Portugis. Tinggalan Belanda dan juga tinggalan Portugis, yang mana kalau kita lihat tinggalan inilah yang bekas tinggalan penjajah. Dan untuk pengetahuan kamu sebenarnya, cikgu cari satu ruang sebenarnya. Satu kubur ke? Baik. Jap, nak cerita sebenarnya. Baik. Kamu nampak tak? Daripada sini, kita akan nampak ada sungai, ada Melaka. Nampak tak Laut Melaka? Nampak tak laut? Nampak tak laut tu kan? Itu gambaran laut kat ujung sana tu. Kemudian di bawah ni ada sungai. Iaitu Sungai Melaka yang mengalir. Dan Sungai Melaka yang mengalir ke bawah tu. So kalau kamu lihat bukit ini, bukit ini yang ada St. Paul's Church ini, diyakini bahawa di bukit inilah sebenarnya tapak asal Istana Melaka tu. Yang kita tengok dalam video mula-mula tu, Istana Melaka tu sebenarnya dibina di atas ini. Dan daripada Istana Melaka ini nampak dia punya laut. Nampak laut dan nampak kapal-kapal dagang yang lalu. Sebenarnya daripada bukit ni lah. Tetapi oleh kerana kedatangan Portugis dan kemudian Belanda, Istana Melaka telah dimusnahkan. Digantikan dengan
Okey, gereja ini digantikan dengan gereja. Ini cerita sebenarnya. Okey. Jadi kalau kita lihat memang memang inilah sebenarnya tapak Istana Melaka yang asal. Ni tapak dia. Okey, tapi telah digantikan dengan gereja. Jadi kawasan bukit inilah, kalau kapal-kapal daripada luar tu bila nampak di atas bukit tu kan, atas bukit tu ada Istana Melaka lah, bermakna dah sampai Melaka. Daripada sinilah. Daripada sini. Kapal-kapal ni kat ujung tu, kalau kamu tengok kat laut tu kan, laut tu, okey, ada kapal-kapal yang akan lalu kan. Kapal-kapal tu nanti akan nampak, bukit ni adalah sebagai panduan. Kita dah sampai Melaka. Kita dah sampai Melaka. Ya. So inilah dia bukit dia. Okey. Baik. Faham okey. Baik. Dan satu lagi, okey, kita nak cari tentang apa tahu? Tentang fakta yang menyatakan bahawa pokok-pokok bakau menjadi apa? Menjadi sempadan ataupun menjadi benteng pertahanan. Okey. So tak terganggu. Tak terganggu. Terganggu sementara saja. Lepas tu perdagangan diteruskan seperti biasa. Perdagangan berterusan seperti biasa. Baik. Okey, tak jauh daripada Melaka, kita boleh cari satu kawasan yang mana kawasan itu adalah kawasan yang berpaya. Sekarang perdagangan macam mana? Sekarang perdagangan ni pergi ke mana? Pergi ke kawasan-kawasan seperti Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Johor Bahru. Tak, perdagangan masih hantar barang, masih lagi melalui ini kapal juga. Hantar barang melalui kapal. Baik. Nampak tak ni? Okey. Nampak tak? Inilah dia pokok-pokok bakau. Ini pokok bakau. Baik. Pokok bakau ini jenis yang mana dia punya akar memang dalam tanah dan pokok itu akan sentiasa ditenggelami air. Okey, korang tengok okey, ramai-ramai tumbang bot. Tak apa, jangan risau. Okey. Korang nampak tak? Ni orang ni berkayak dia berkayak. Naik kayak. Untuk apa? Untuk dia melalui kawasan ini. Nampak tak? Baik. Contohnya, okey, kita tengok ni. Ini nampak tak ada kawasan di mana kapal-kapal boleh berhenti. Nampak tak ada jeti tu kan? Baik. Katakan kawasan yang kawasan yang ada rumah tu semua, andaikan itu Melaka. Baik, katakanlah ada orang jahat. Ada kapal orang-orang jahat nak serang Melaka. Dia katakan, kalau kita nak serang Melaka, kita mesti serang hendap, iaitu serang sembunyi. Dengan cara apa? Kita akan mendarat. Kita naik kapal, kita akan mendarat di tepi-tepi Melaka ni dulu. Kita mendarat di tepi Melaka, barulah kita boleh berjalan. Okey, terus pergi dan serang Melaka dari kiri dan kanan. Betul tak? Serang daripada kiri dan kanan sebelah sana kan. Tetapi bila dia tengok, kita nak mendarat dekat tepi lah. Tapi macam mana kita nak mendarat? Ini pokok bakau ni. Kenapa dengan pokok bakau? Macam mana kita nak mendarat? Kan kita ikat bot pada pokok ni, kemudian kita turun je kaki kita tenggelam. Sebab bawah tu lumpur. Bawah tu penuh dengan akar-akar yang mana takut tersangkut kaki. Mana boleh turun kat sini? Kan, dengan pokok-pokok yang tinggi. Dia bukan pantai berpasir. Kalau pantai berpasir, senang je. Mendarat je kapal terus. Kan, berlari pergi serang kan. Nak serang macam mana? Pokok bakau banyak. Kan, nanti terpijak duri, terpijak kaki sangkut dekat akar-akar tu. Nak berlabuh pun tak boleh. Kapal pun tak boleh sampai. Kapal besar tak boleh sampai. Nampak tak? Bermakna di sini, pokok-pokok bakau ini
telah menjadi benteng pertahanan semula jadi untuk kawasan rumah-rumah ini. Jadi kawasan-kawasan rumah ini tidak akan diserang dari kiri dan kanan. Kalau ada orang jahat nak serang, kena serang depan-depan. Maknanya kena mendarat betul-betul dekat pelabuhan tu. Pelabuhan tu pula pastinya akan ada tentera-tentera yang berkawal. Maka kerajaan itu akan selamat daripada serangan tentera. Okey, ataupun serangan daripada penjahat. Ia tak boleh nak ambush, betul. Nampak tak? Itu yang dikatakan sebagai pokok bakau menjadi benteng pertahanan semula jadi. Itu maksud cikgu. Boleh faham? Ini fakta yang ketiga yang kita belajar. Yang first, laluan perdagangan utama. Melaka ni strategik sebab apa? Pertama, laluan perdagangan. Yang kedua, strategik sebab apa? Sebab ada bentuk muka bumi yang berbukit bukau menjadi panduan kapal. Kapal nampak. Dan yang ketiga, iaitu apa? Iaitu ada punya benteng pertahanan semula jadi, iaitu pokok bakau dan pokok api-api ni menjadi benteng pertahanan semula jadi kepada Melaka. Nampak tak? So inilah dia. Bila kita belajar daripada gambaran yang kita nampak betul-betul. Serang. Betul memang memanglah mereka boleh serang daripada depan-depan, memang betul. Tetapi harus diingat satu lagi fakta. Bahawa sebenarnya pada zaman itu kapal yang paling besar ialah kapal daripada Melaka. Orang Melaka buat kapal lagi besar daripada kapal Portugis, lagi besar daripada Jong ataupun kapal-kapal daripada China, dan juga lagi besar daripada kapal-kapal India. Besar, sangat besar. Sehingga kan seolah-olah macam mana yang cakap kita ambil gambaran lah Katakanlah ini kapal. Ini kapal Melaka ini kapal Melaka. Dan perbandingan kapal Melaka dengan kapal Portugis tu, ibaratkan kapal Portugis tu besar mana agaknya kapal Portugis tu dia besar-besar ni je. Besar ni je. Perbandingan kapal Melaka lagi besar daripada kapal Portugis. Punyalah kecil kapal Portugis. Kalau kapal Jong China dan juga kapal-kapal India besar-besar ni je. Dan kalau katakan ada sampan-sampan yang menyerang, sampan-sampan Lanon yang cuba untuk menyerang Melaka, kapal-kapal tu kecil-kecil ni je. Jadi apa yang diorang akan buat tau? Kapal besar tu akan langgar je. Jadi bermakna kekuatan Melaka memang hebat. Ya, besar. Ya, betul. Tetapi harus diingat Aisyah, sebenarnya kalau kita tahu bahawa memang kata Kesultanan Melaka ni, memang sultan-sultan dia banyak orang yang khianati. Betul. Tetapi walaupun ramai orang yang benci ataupun tak suka cuba sabotaj Melaka, tetapi Melaka boleh bertahan selama 111 tahun. 111 tahun tau, bukan 50 tahun, tapi 111 tahun. Nak ceritanya 111 tahun. Apa buktinya? Buktinya iaitu kalau kita lihat di sini sekejap. So, ya, betul, pengkhianatan. Baik. So, macam cikgu cakap tadi, bahawa kita belajar bahawa Kesultanan Melaka diasaskan pada tahun 1400, betul 1400. Baik, 1400. Kemudian Portugis datang menyerang Melaka pada tahun 1511. 1511. Maknanya berapa tahun tu? 111 tahun. 111 tahun. Melaka gemilang. Melaka gemilang 111 tahun.
Ni nak tanya kamu. Malaysia ni, kalau kita buat perbandingan lah. Malaysia merdeka pada tahun berapa? Malaysia merdeka pada tahun 1957. Dan sekarang ni tahun berapa? Tahun 2022. So dah berapa tahun dah? Dah berapa tahun dah? Okay. Dah berapa tahun dah? 2022 67 tahun ke? 67 ke? Ya ke? 67, 68, 69. Barulah 67, 60, 64 kan? Cuba tolak. 12 tolak 7 berapa? 12 tolak 7 5 kan? So 65 tahun lah. 65 tahun. Okay, tak kira. Okay, 65 tahun Malaysia. Okay, Malaysia merdeka. So sekarang cuba korang tengok, perbandingkan Melaka dengan Malaysia. Korang tengok betul-betul dari segi tahun. Okay. Ya. Ya, betul, memang. Memang. Okay, memang. Okay. Jadi, kalau korang tengok betul-betul 111 tahun Melaka gemilang, kita baru 65 tahun Malaysia merdeka. Agak-agak kamu, mana lebih hebat? Mana lebih hebat? Malaysia ke Melaka? Mana lebih hebat? Sudah tentu Melaka lebih hebat. Sebab Melaka bertahan sampai 111 tahun kot. Kita baru 65. Baru 65 tahun. Jadi ini kita nak buat perbandingan tentang kegemilangan Melaka dan juga perbandingan dengan Malaysia. So, Melaka memang mantap. Yes. So, bila kita lihat di sini, bahawa laluan perdagangan kita telah lihat. Yang kedua iaitu bentuk muka bumi. Melaka mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau. Yang kedua, tidak. Tak boleh. Ahli politik sebenarnya bertugas untuk menguruskan negara. Kita tak boleh anggap ahli politik sebagai pengkhianat, tak boleh. Ahli politik tu bertujuan untuk menguruskan negara. Kena hormati mereka juga tu. Baik. Bentuk muka bumi yang kedua, yang ketiga benteng pertahanan, dan yang keempat, ingat iaitu terlindung angin monsun. Baik. Terlindung angin monsun iaitu muara sungai. Kalau kita lihat muara sungai yang terletak di Selat Melaka, terlindung daripada tiupan angin monsun. So keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Memang terlindung daripada angin monsun. So kesimpulannya, para mesuara ni bijak memanfaatkan lokasi yang strategik dan juga alam semula jadi sebuah perkampungan nelayan. Menjadikan sebuah perkampungan nelayan menjadi sebuah pelabuhan yang maju. Jadi kebijaksanaan para mesuara memilih lokasi tersebut telah mendorong Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antarabangsa, dan pengasasan Melaka menunjukkan bahawa banyak manfaat yang diperoleh sekiranya kita menghargai alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan. Angin monsun ni sebenarnya apa? Mungkin ramai nak tanya, cikgu, macam mana angin monsun ni, cikgu? Macam mana bentuknya angin monsun? Baik. Korang tengok cikgu sharekan dengan korang iaitu tentang angin monsun. Baik. So kita akan lihat dan kita tengok balik peta ni. So kita akan lihat. Alright. So kita akan keluar. Baik. Di Malaysia, negara kita ni sebenarnya mengalami 2 angin monsun. Betul tak? Korang belajar geografi kan? Angin monsun ni adalah angin yang bermusim. Angin yang bermusim yang akan membawa hujan dan juga angin yang kuat. So, angin yang pertama iaitu angin monsun timur laut.
bila timur laut, angin monsun datang daripada sini. Daripada sini ya. Angin monsun datang daripada sini. Ni angin monsun timur laut. Okay. So kalau kita lihat angin monsun timur laut, dia datang menghala ke sini. So nak tanya korang, Melaka kena tak angin tu? Melaka kena tak angin tu? Melaka kat sini ni. Melaka kena tak angin tu? Tak. Melaka tak kena angin tu. Sebab apa? Sebab dia dilindungi oleh Bukit Bukau yang berada di kawasan sini. Okey, di kawasan Johor, di kawasan Pahang. So ada Bukit Bukau. So angin tu tak sampai ke Melaka. Itu angin monsun timur laut. Dan angin monsun timur laut ini dia akan bertiup pada bulan November, daripada bulan November sampai bulan Mac. Maknanya daripada bulan 11 sampai bulan 3 setiap tahun. Manakala satu lagi angin. Okey, itu angin yang pertama. Angin yang kedua iaitu angin yang datang daripada sini, iaitu angin monsun barat daya. Kan korang belajar kan geografi. Angin monsun barat daya. Dia bertiup daripada sini. So bila bertiup daripada situ, nak tanya korang, Melaka kena tak? Melaka kena tak angin monsun barat daya ni? Okay. Tak juga kan? Angin monsun barat daya pun tak kena. Sebab apa? Sebab dilindungi oleh Sumatera. Sebab Sumatera ni ada banyak gunung ganang dan bukit bukau yang menyebabkan Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Kalau katakan ada angin monsun yang kena pada Melaka, maka pelabuhan Melaka tu tak selamat untuk diduduki ataupun untuk disinggah oleh kapal-kapal besar. Sebab apa? Akan berlaku kapal tu akan tak selamat. Ditiup angin, mungkin kapal tu akan terbalik, kapal tu akan tak dapat nak berlabuh, akan berlaku ribut, maka menyebabkan kapal tak boleh berhenti sebab angin monsun terlalu kuat. Tapi bila angin monsun terlindung, Melaka tu terlindung daripada angin monsun, maka kapal-kapal boleh berlabuh di pantai Melaka, di pelabuhan Melaka dengan tenang dan dengan selamat. Nampak tak? Jadi kita nampak ada 4 sebab kenapa Melaka sangat strategik. Pertama, kerana laluan perdagangan. Yang kedua, kerana apa? Bentuk muka bumi yang sesuai untuk benteng pertahanan dan juga sesuai untuk dijadikan panduan. Yang ketiga, iaitu apa? Ada benteng pertahanan semula jadi, iaitu pokok bakau dan juga pokok api-api. Okey, sukar untuk diserang oleh musuh. Dan yang keempat, terlindung daripada tiupan angin monsun, maka selamat daripada ribut dan juga selamat daripada angin yang kuat. Jadi Aisyah kata, jadi Melaka tanah yang paling laki lah. Kita boleh kata macam tu lah. Maknanya Melaka ni sangat-sangat laki lah, sangat-sangat bernasib baik.